Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-qawlu fi hukmi sujud sahwi wa mahallihi. Perbahasan tentang hukum sujud sahwi dan kedudukan sujud sahwi. Wa sujud sahwi dan sujud sahwi itu wa in kasrat sahwu sekalipun banyak berlaku kelupaan sajadatan, tetap dia dua kali sujud sahaja. Walaupun banyak berlaku kelupaan, tetap sujudnya dua kali sahaja. Liiktisarihi sallallahu alaihi wasallam alaihima, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membataskannya sujud sahwi itu hanya kepada dua kali sujud sahaja. Fi qissati dzil yadaini ma'a ta'addudihi, seperti dalam kisah Dzul Yadaini, sedangkan dalam kisah itu banyak berlaku kelupaan ataupun perkara jika dilakukan tidak kerana lupa, maka dia membatalkan solat. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam sallama minas naitaini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam selepas 2 rakaat sedangkan solat zuhur 4 rakaat. Wa takallama, berlaku percakapan antara Rasulullah dengan Dzul-Yadain dengan para sahabat yang lain. Wa masya, berlaku sahabat ada yang dah berjalan keluar masjid kan, li'annahu yujbiru ma qablahu wa ma waqa'a fihi wa ma ba'dahu, kerana sujud sahwi itu menampal segala kekurangan, kecacatan yang berlaku sebelumnya, sebelum sujud, dan apa yang berlaku kelupaan, kecacatan yang berlaku semasa sedang sujud, wa ma ba'dahu, dan apa yang berlaku lupa ke kekurangan ke selepas sujud. Baik, kalau selepasnya tu macam mana gambaran dia? Hatta law sajada lisahwi summa saha qabla salamihi bi kalamin aw ghairihi, sehingga kalau dia sujud sahwi kemudian selepas sujud sebelum bagi salam dia lupa, kan, dia pergi bercakap pula tu, ataupun dia lakukan seumpamanya yang boleh membatalkan solat kalau dia lakukan dengan sengaja, kan. Dia lepas sujud, lepas tu dia lupa, dia pergi bercakap atau dia berpaling, kan. Jadi itu yang berlaku selepas dia sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dia cover, tutup kesalahan yang dia lakukan kerana lupa walaupun selepas sujud. Cukuplah 2 kali sujud tu dia bagi salam sajalah kalau dia terlupa selepas itu dengan berkata-kata atau seumpamanya. Aw sajada lisahwi salasan sahwan, ataupun kalau dia sujud sahwi tu 3 kali kerana lupa. Dia dah 2 kali sujud kemudian dia lupa, aku dah berapa kali sujud, sekali ke 2 kali. Jadi dia sujud sekali lagi padahal dia dah sujud 3 kali dah. Tapi dia ingat baru 2 kali, dia lupa. Jadi bila dia dah sujud tu, dia teringat, dah 3 kali, fala yasjudu saniyan, maka dia tak perlu sujud sahwi lagi, kan. Sujud sahwi lagi tak perlu. Li'annahu la ya'manu qu'a mislihi fi sujudi saniyan fayatasalsal, kerana tidak ada yang boleh menjamin akan berlaku lagi lupa seumpamanya, berlaku seumpama lupa itu di dalam sujud kali kedua, sujud sahwi kali kedua. Bila kita sebut sujud sahwi 2 kali sujud lah, sujud kali pertama 2 kali sujud. Kalau kita katakan sujud kali kedua 2 kali sujud lagi lah, yang kali kedua tu tak ada. Tak payah, tak perlu. Kalau lakukan juga dengan sengaja dan mengetahui, boleh membatalkan solat kerana menambah perbuatan yang tidak disyariatkan dalam solat, ya. Kalau jahil, itu ada perkiraan yang lain. Jadi kalau lah ada lagi sujud sahwi yang kedua, maka sujud sahwi pada sujud sahwi kali kedua tu
tidak ada yang boleh menjamin dia tidak akan lupa lagi kan. Maka kalau macam tu akan bertali arus lah, tiada habisnya lah, yang akan berlaku tasalsul, berterusan dia lupa. Qala Dumairi, kata Imam Ad-Dumairi, hadhihi al-masalah allati su'ila anha Abu Yusuf Al-Kasai, masalah seumpama ini, iaitu masalah sujud sahwi 3 kali tu, pernah ditanya kepada Abu Yusuf Al-Kasai, lama da'a anna man tabahara fil ilmi tadabihi ila sairil ulum. Ketika Abu Yusuf mendakwa bahawa siapa yang memperdalami satu bidang ilmu, dia akan mahir juga dalam semua bidang ilmu yang lain kan. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa Imam Abu Yusuf ni mendakwa bahawa siapa yang memperdalami ilmu nahu, dia akan mahir dalam ilmu lain juga kan. Sebab ilmu nahu tu adalah induk kepada semua ilmu yang lain. Tanpa ilmu nahu tak mungkin dia boleh memahami ilmu perbahasan, ilmu yang lain. Wallahu alam. Faqala, maka kata Abu Yusuf, maka kata Imam Muhammad bin Al-Hasan, law sajada, yang apa ni, cuba mengetes lah, cuba menguji Abu Yusuf Al-Kasai ni. Dia mahir ilmu nahu, tapi adakah betul dakwaan dia mengatakan kalau dia mahir ilmu nahu dia akan menguasai semua ilmu yang lain? Maka dia pun bertanya dah untuk menguji, law sajada sujud sahwi salasan hal yalzamahu ayyasjuda, kalau seorang itu sujud sahwi 3 kali, adakah dia perlu sujud lagi, sujud sahwi lagi? Maka kata Imam Abu Yusuf Al-Kasai, kata lah, tidak, tak perlu. Kerana menurut kaedah ilmu nahu, li'annal musaghar la yusaghar, li'annal musaghar la yusaghar, kerana isim tasghir tu kalau dah ditasghirkan, dia tak boleh nak tasghir lagi. Contohnya Umar, tasghir dia Umair, dah Umair tu dah tasghir dah, tak boleh nak tasghir lagi dah. Maksudnya laisa ba'dal kamal al-kamal, kan, selepas sempurna solat tu cukuplah. Nak sempurna macam mana lagi, tak boleh nak sempurna lagi dah, sebab dah sujud sahwi dah sempurna, dah tutup dah segala kekurangan, kelupaan dan kecacatan pada solat, dia tutup dah semua dah. Jadi nak sempurnakan apa lagi? Begitu. Sebab tu lah tak perlu sujud sahwi lagi kalau dia sujud sahwi 3 kali sujud. Habis. Wa kaifiyatuhuma, cara sujud sahwi itu ialah ka sujud di solat, sama macam sujud solat, fi wajibatihi wa mandubatihi, pada yang wajibnya dan yang sunatnya. Kawada'al jabhati wa tama'ninati, seperti yang wajib itu meletakkan dahi pada lantai dan juga ada tama'ninahnya. Wa tahamuli wa tankisi wal iftirash fil julusi bainihima wa tawarruk ba'dihima wa ya'ti bi dzikri sujudi salati fihima. Tahamuli, tahammul, dan menekan dahi itu ke lantai itu sunat. Samalah macam sujud solat pun kena tahammul juga. Sujud sahwi pun kena tahammul, tekan dahi itu. Watangkis, kena menongging lah, betul tongging, iaitulah paha kena jauh daripada perut. Jauhkan daripada perut. Tak boleh melekap kena kan, kecuali kalau gemuk. Kalau gemuk perut dia besar tu tak boleh lah nak kata apa lagi kan. Ni orang biasa. Wal iftirash, duduk tahiyat akhir, pada duduk antara 2 sujud, dan duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Iftirash ni duduk tahiyat awal pada antara 2 sujud, dan duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir selepas 2 kali sujud sebelum salam. Kemudian zikir ketika sujud sahwi itu ialah sujud macam sujud salat, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Kalau tambah subhana rabbil a'la wa bihamdihi, itu adalah bagus, baik. Ataupun baca seperti yang ulama ajar, subhana man la yanamu wa la yashu, itu pun baik juga. Wa huwa sunnatun, ia adalah hukumnya adalah sunat. Sujud sahwi itu hukumnya sunat sahaja. Lil ahadisil marrah, berdasar kepada hadis yang telah lalu. Fala tabtulu salatu bitarkihi, tidak batal solat dengan meninggalkan sujud sahwi itu. Sengaja ke tak sengaja, tak batal. Wa mahalluhu ba'da tasyahhudihi, dan kedudukan sujud sahwi itulah selepas
tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir tu dah baca tasyahud, dah selawat, kemudian sujud lah kan, sebelum bagi salam. Wa qabla salam, sebelum bagi salam. Selepas sujud sahwi, selepas tasyahud, lepas tu sujud sahwi. Lepas sujud sahwi tak ada apa-apa, salam je terus. Tak ada apa-apa baca-baca lagi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhra faqama min al-uwalataini wa lam yajlis. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah solat dengan para sahabat solat zuhur, faqama min al-uwalatain, maka Nabi selepas 2 rakaat tu Nabi bagi salam. Kemudian ditegur oleh Zulyadain. Kemudian Nabi tanya sahabat, as-sadaqah Zulyadain, betul ke apa yang didakwa oleh Zulyadain? Sahabat kata na'am. Jadi Nabi pun qamah, terus berdiri dan tidak perlu duduk dulu baru berdiri, tak payah. Kan, jadi Nabi dah bagi salam tu, tak perlu duduk dulu baru berdiri. Berdiri terus. Sahabat yang dah keluar masjid tadi tu masuk berdiri terus, tak perlu duduk dulu. Berdiri terus, tak boleh duduk. Faqaman nasu ma'ahu, maka sahabat yang lain pun berdiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneruskan solat, tambah lagi 2. Hatta idza qada salata, hingga setelah selesai solat, wa antadharan nasu taslimahu, dan sahabat menunggu Nabi bagi salam, kabbara wa huwa jalisun, Nabi pun bertakbir dalam keadaan baginda duduk. Fasajada sajadataini, Nabi pun sujud 2 kali. Qabla ayyusallima, sebelum Nabi bagi salam. Summa sallama, kemudian Nabi pun bagi salam. Rawahu asy-syaikhan, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala az-Zuhri, kata Imam az-Zuhri, wa fi'luhu qabla salami huwa akhirul amrayni min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi itu sebelum bagi salam ialah merupakan 2 perkara yang terakhir Nabi lakukan sebelum bagi salam tersebut. Terakhir, lepas sujud sahwi tak ada apa-apa lagi, salam terus. Waqad yata'addadu, habis. Waqad yata'addadu sujud sahwi suratan, kadang-kadang ada juga berlaku sujud sahwi beberapa kali secara gambarannya sahaja, secara surah nampaknya sahaja macam dia buat 2 kali sujud sahwi kan, tapi hakikat sebenarnya sekali saja, nampaknya macam 2 kali. Contohnya macam mana? Kama law saha imamul jumu'ah wa sajadu lis-sahwi fabana fautuha atammuha dhuhran wa sajadu saniyan akhir salah. Contohnya seperti kalau imam solat Jumaat, jadi ada berlaku kelupaan masa sedang solat tu, maka imam pun sujud sahwi bersama dengan jemaah. Ketika sujud sahwi tu bana fautuha, ketika sujud sahwi tu maka ternyata waktu habis. Ternyata waktu habis tu tak tahu dah sama ada orang bagi tahu ke ataupun memang imam tu tahu ke waktu tu dah habis, waktu zuhur dah habis. Macam mana yelah, kalau negara di sebelah Mediterranean sana tu, kalau musim sejuknya siang pendek, malam panjang, kadang sampai 18 jam malam. Jadi kalau 18 jam, baki tinggal 6 jam aja siang. Jadi kalau siang 6 jam, zuhur dengan asar tu lebih kurang sejam je. Sejam lebih sikit begitu. Sejam lebih sikit. Jadi bila siap-siap ada khutbahnya, kemudian azan khutbah, kemudiannya solat, jadi dalam sejam tu tak perasan terlajak sampai ke asar, sebab waktu pendek. Jadi itulah gambaran macam mana boleh berlaku solat Jumaat boleh sampai ke asar. Jadi bila dah keadaannya dia sedar bahawa dah masuk ke asar, sedangkan tinggal sikit je, tinggal bagi salam aja lagi, asar dah masuk kan, maka dia tak boleh meneruskan solat Jumaat itu dengan salam 2 rakaat. Dia kena tambah lagi 2, jadikan zuhur, jadikan 4 rakaat kan.
Dia tak boleh bagi salam untuk salam solat Jumaat. Yang 2 rakaat tu tak boleh, dia kena lengkapkan jadi 4 rakaat. Jadi kalau seandainya dia masa solat Jumaat tadi dia terlupa, dia sujud sahwi, tiba-tiba waktu dah habis, jadi dia jangan bagi salam, tak boleh bagi salam. Dia kena jadikan 4 rakaat solat Zuhur. Nanti sebelum salam tu dia buat sujud sahwi sekali lagi. Wasajadu sanian, dia kena sekali lagi sujud sahwi. Habis yang tadi tu dah sujud sahwi, yang tadi tu tidak dikira mulghah ataupun lagha, tidak dikira, kerana kedudukan sujud sahwi adalah akhir sebelum salam. Yang tadi tu tak ada salam, sebab nak sambung jadi 4 kan. Jadi bila dah sambung jadi 4, salamnya pada rakaat keempat. Jadi sebelum salam terlalu sujud sahwi akhir salah. Okey. Ditabayyana anna sujudal awal laysa fi akhir salah, kerana telah jelas bahawa sujud yang pertama tadi tu pada akhir solat Jumaat tadi tu tak jadi solat Jumaat. Jadi dia jadikan tukar kepada solat Zuhur. Solat Zuhur tu jadi sujud sahwi pada solat Jumaat tadi tu bukannya akhir solatnya, bukan jadi akhir solat, sebab dia kena tambah lagi 2 untuk jadikan solat Zuhur. Wala zanna sahwan, kalau dia sangka dia terlupa, aku tadi lupa lah, berat sangka dia. Zon ni kalau lebih daripada 50% keyakinan dia kan. Jadi zon lah, kalau 50-50 tu syak. Berat sangka dia lupa kepada sesuatu rukun kan. Bukan rukun, dia lupa sesuatu yang menjadi yang menyebabkan dia kena sujud sahwi, kan. Contohnya dia zon, dia sangka dia tak ada sujud, dia tak ada duduk tahiyat awal. Kan. Jadi sebelum salam dia pun sujud sahwi. Fasajadah, dia pun sujud sahwi. Fabana adamu sahwi. Tiba-tiba bila dah sujud sahwi tu, dia teringat balik. Bana. Kan, dia teringat balik. Sebenarnya dia tak lupa, betul. Dia ada buat sujud, dia ada buat tahiyat awal tadi. Betul, dia ada duduk. Memang confirm lah dia ada duduk tahiyat awal. Jadi dia sujud sekali lagi. Habis yang tadi tu dia dah sujud sahwi. Yang sujud sahwi tadi tu dia sangka dia lupa. Jadi bila teringat balik, maka sangkaan dia tu salah, tapi dia telah sujud sahwi, berarti dia telah melakukan perkara yang kalau dilakukan dalam keadaan biasa batal solat dia. Sengaja sujud 2 kali tak ada apa-apa sebab kan. Maka bila dia dah melakukan perkara tersebut, dia nak tampal kekurangan tadi tu dengan dia sujud sahwi dengan keadaan dia sedar. Gambaran dia macam dia buat sujud sahwi 2 kali, tapi sebenarnya yang dikira hanya sekali saja, iaitu yang sebelum salam. Li'annahu zada sajadataini sahwan, sebab dia telah menambah 2 kali sujud dalam keadaan lupa kan. Walau sajada fi akhir salati maksuratin, kalau dia sujud sahwi pada akhir solat qasar, akhir solat qasar, dia solat qasar, kemudian ada suatu perkara yang dia lupa dalam solat qasar tu, maka dia sujud sahwi sebelum bagi salam. Dia habis sujud sahwi sebelum bagi salam tu, falazimahu al-itmam. Tiba-tiba ada orang bagi tahu kita terpaksa stay kat sini seminggu, tak dapat meneruskan perjalanan kerana satu sebab. Jadi dia telah menjadi orang mukim sekarang ni. Telah menjadi orang mukim, dia tidak lagi musafir, sebab telah diberitahu, contohnya lah, telah diberitahu oleh ketua rombongan akan duduk di tempat tersebut selama 1 minggu kan. Jadi solat qasar tadi kena ditukar kepada solat zuhur. Tak sah solat zuhur ke solat qasar ni, dia kena tukar solat qasar ni kepada solat zuhur kan.
Jadi dia dah sujud sahwi dah. Lepas sujud sahwi tu dia kena bangkit 2 rakaat lagi. Bangkit, dia jangan bagi salam, tak boleh bagi salam. Okey. Akhir nanti tu dah solat zuhur tadi tu 4 rakaat, dia jadikan 4 rakaat. Sajadah sanian, dia kena sujud sahwi semula sebelum bagi salam. Nampak macam 2 kali sujud sahwi. Tapi yang sebenarnya yang dikira satu saja, iaitu yang sebelum salam. Fahadha mimma yata'addadu fihi as-sujud suratan la hukman. Ini adalah di antara contoh berbilang-bilangnya sujud sahwi itu dalam segi bentuk rupanya, dari segi rupa bentuknya, bukan dari segi hukum. Rupanya macam 2 kali sujud sahwi, tapi sebenarnya dari segi hukum 1 kali sahaja. Tatimatun, ini ada pelengkap. Law nasiya min salatihi ruknan wa sallama minha ba'da faraghiha summa ahrama aqbaha ataupun aqibaha. Aqib tu jadi apa? Jadi tumit summa ahrama aqbaha bi ukhra. Okey, kalau seorang tu lupa dalam solatnya satu rukun, dia lupa satu rukun, dia tinggal rukun tak ingat dia, wasallama minha, sampai dah bagi salam, dah habis dah sampai bagi salam. Lepas bagi salam tu, ba'da faraghiha, selepas bagi salam tu, summa ahrama aqbaha bi ukhra, dia terus sambung dengan takbiratul ihram solat yang kedua. Ini contohnya macam solat jamak lah kan, zuhur dengan asar, dia jamak takdim contoh lah kan. Lepas solat asar, Assalamualaikum, dia pun solat. Selepas solat zuhur, Assalamualaikum, dia pun bangkit solat asar. Sepatutnya kena diselangi lah dulu, makruh kalau terus sambung begitu. Tapi sah kan. Tapi yang sunatnya, selepas Assalamualaikum, lakukan sesuatu yang memisahkan antara 2 solat tadi. Yang terbaiknya iqamat lah kan, iqamat lah bagi memisahkan antara 2 solat. Okey, tapi ni tidak, dia terus sambung. Okey, masa dia sambung tu baru dia teringat. Pada solat zuhur tadi yang pertama, dia terlupa rukuk, ataupun terlupa rukun, apa-apa rukun lah, dia terlupa. Pada rakaat kedua pula tu kan, dia terlupa. Bila dia terlupa, semasa dalam solat yang kedua tadi, solat asar tu, dia terlupa. Jadi lam yanaqid, tidak sah solat asar ni tadi tu, li'annahu muhrimun bil ula, sebab dia dikira masih dalam solat yang pertama lagi. Walaupun dia tadi dah bagi salam, kemudiannya dia dah takbiratul ihram untuk solat asar sebagai solat kedua kan, tapi oleh kerana dia terlupa rukun pada solat zuhur tadi tu, dia dikira masih lagi dalam solat zuhur. Kan, katalah dia terlupa rukuk pada rakaat kedua solat zuhur kan, jadi masih di tengah solat jamak takdim kan, dia solat asar solat kedua. Jadi dia tak boleh teruskan solat asar dia tu, sebab solat asar tak sah kan. Dia kena terus rukuk untuk solat zuhur. Tu kalau dia terlupa pada rukuk solat zuhur, pada solat yang pertama tu dia terlupa rukuk kan, untuk rakaat kedua kan, jadi dia terus rukuk untuk rakaat kedua solat zuhur. Begitulah. Dia dikira masih dalam solat zuhur lagi, walaupun dia dah masuk solat asar. Fa in tadhakarahu qabla tulil fasli bainihima, kalau itu pun kalau dia teringat sebelum panjang waktu antara dia bagi salam dengan dia teringat itu. Artinya baru saja masuk solat zuhur kan, solat asar baru saja masuk solat asar jamak. Maka dia boleh sambung solat zuhur dia tadi tu, teruskan solat zuhur dia tadi. Wa tayaqana tarka, dan dia yakin. Syaratnya tadi apa? Syaratnya mestilah dia teringat tu baru saja, belum lama lagi dia, antara dia teringat dengan bagi salam tu belum lama kan, baru saja dia bagi salam, dia dah teringat balik kan.
padahal dia dah masuk solat asar dah. Isyarat pertama. Isyarat yang kedua ialah dia yakin memang betul dia ada tertinggal rukun pada solat yang pertama. Contohnya solat zuhur tadi lah, solat dia jamak takdim kan. Solat zuhur dia yakin dia ada tertinggal rukun pada solat zuhur, maka bana alal ula, maka dia teruskan dengan solatnya yang pertama tadi, iaitu solat zuhur. Dia teruskan saja buat. Kalau dia terlupa rukuk terus, rukuk pada rakaat kedua solat zuhur, dikira solat zuhur lagi lah. Wa in taqalal kalamun yasirun, sekalipun telah diselangi antara dia bagi salam dengan dia terlupa tadi itu, telah diselangi dengan kata-kata yang sedikit, kata-kata yang sedikit. Menurut ulama, kata-kata ni mestilah kata bahasa Arab, kata bahasa Melayu batal juga, wallahu alam lah. Kalau kalam tu banyak, maka batal juga. Ada ulama mengatakan bahawa sedikit tu berarti tak lebih 6 patah perkataan berdasarkan kepada hadis Nabi tu, wallahu alam lah. Itulah Nabi kata apa, Mula Dzuliyadain tanya, aku sirat tu satu, as-salah dua, ya Rasulullah, tiga. Kemudian Nabi tanya, as-sadaqa, okey, Dzuliyadain, itu dah lima. Kemudiannya sahabat jawab, na'am, dah 6. Begitulah. Wallahu a'lam. Wala ya'taddu bima atabihi minasaniyah, dan tidak dikira apa yang dia lakukan pada solatnya yang kedua tadi, iaitu solat jamak asar tadi, jamak takdim, solat asar sebagai solat yang kedua. Jadi solat asar yang di jamak kedua tadi tu tak dikira, sebab dia apa ni, dia dikira masih lagi dalam solat zuhur. Habis. Au ba'da tulihi istanafaha li butlaniha bitulil fasli. Tapi kalau dia teringat tu dah lama kan, dia dah masuk solat asar dah. Masuk solat asar, kemudian dah lama dah habis Fatihah dia baca kan, dah bagi salam solat zuhur tadi, dia masuk solat asar, jamak takdim kan, dah habis Fatihah dah dia baca, baru dia teringat, aku solat zuhur tadi tak ada rukuk lah. Itu dah panjang lah, ba'da tulihi, dah lama masa dia kan. Istanafa, dia solat semula, dia kena solat zuhur semula, habis solat asar tu tak salah sebab dia solat di luar waktu kan. Tapi kalau jamak takhir, sah solat asarnya tu, sebab solat zuhur boleh buat kemudian, boleh buat dulu, boleh buat kemudian. Tapi kalau solat zuhur tak jamak takdim, dia kena solat zuhur dulu baru solat asar. Jadi kena buat solat zuhur tu semula, kerana batal solat tu kerana panjang tempoh masa dia teringat balik dengan dia bagi salam. Panjang tempoh masa, habis. Fa in ahrama bil ukhra, jika dia solat kali kedua, solat yang kedua, iaitulah solat dia takbiratul ihram untuk solat yang kedua, ba'da tulil fasli, selepas lama dia teringat, selepas dia bagi salam tu, lama lepas bagi salam baru teringat balik, aku tadi solat yang pertama tu tak rukuk, contoh kan, maka solat yang kedua tu sah solat yang kedua. Ini kalau apa tu, solat jamak takhir lah, jamak takhir solat kedua tu sah lah. Li putulanil ula, sebab solat yang pertama tadi dah batal sebab tertinggal rukun. Okey, tertinggal rukun, dia teringat balik bitulil fasli, selepas lama dia bagi salam baru dia teringat balik, maka confirm batal lah solat yang pertama. Wa a'ada al-ula, dia kena ulang balik solat yang pertama, habis. Walau dakhala fi salati, habis masalah baru. Seandainya dia masuk ke dalam solat, wa dhanna annahu lam yukabbir, dia sangka ni, berat sangka, zon, berat sangka, dia terlupa takbiratul ihram. Aku tadi tak ada buat takbiratul ihram lah kan. Contohnya dia lepas solat dia sambung solat kan, dia sambung solat yang baru, dia sambung solat yang baru tu, dia terus saja baca Fatihah, dia terlupa takbiratul ihram kan.
sebab nak laju semayang roket, nak laju. Jadi dia sangka, berat sangka dia bahawa dia tidak takbiratul ihram dalam solat dia tadi kan. Fasta nafas solat, maka dia kena solat, kena ulang balik solat tu. Istinaf, kena solat semula. Habis. Okey. Kalau dia terlupa kan takbiratul ihram, kemudian dia sambung dengan solat lain. Ni jenis orang solat banyak lepas dua kan, solat sunat. Jadi lepas dia terlupa tu, solat yang terlupa takbiratul ihram tu, dia lupa terus sampai dia beri salam. Kemudian dia masuk kepada solat yang berikutnya pula, kan, sambung terus. Jadi fa in alima ba'da faraghi saniyah, jadi pada solatnya yang kedua tadi tu, selepas solat dia lupa takbiratul ihram tadi, dia masuk solat yang lain. Selepas dia bagi salam pada solat yang berikutnya tu, alimah, dia yakin, dia yakin bahawa betul lah tadi pada solat sebelum tu dia ada takbiratul ihram lah. Dia yakin dengan sepenuhnya bahawa betul dia ada takbiratul ihram pada solat sebelum. Maka tamat biha al-ula, maka solat dia yang kedua tadi tu, yang berikutnya tadi tu, dikira solat yang pertama, yang sebelum yang dia sangka dia tidak takbiratul ihram tadi kan. Maka solat yang berikutnya tadi tu dikira solat yang sebelumnya, kan. Sebab apa ya? Sebab pada solat pertama tadi tu dia tertinggal rukun, dia tertinggal takbiratul ihram, kan, dia zon. Okey. Jadi dia, sedangkan dia dah masuk solat kedua kan. Jadi solat kedua tu dia teruskan solat kedua. Solat pertama tu dia tinggalkan kan. Jadi ini kes yang dia dah lama tinggalkan, dah bagi salam untuk solat pertama tadi tu, kan. Macam ni, dia kes macam ni, dia sangka dia tidak takbiratul ihram, kan. Jadi bila dia tidak takbiratul ihram, maka dia kena batalkan solatnya tu dan solat semula, kan. Kalau dia dah niatkan dia batalkan solatnya, maka solat yang pertama tadi tu batal lah, sebab dah niat keluar daripada solat, kan. Dia niat membatalkan solat. Okey. Tapi kalau dia tak ada niat nak keluar daripada solat, kan, ni masalahnya ni. Dia terus buat solat sekali lagi, kan. Sebab pada solat dia ni, solat dia tadi tu, dia terlupa takbiratul ihram, dia tengah baca Fatihah, dia terlupa, dia teringat, aku sangka, aku zon, kata, aku tak ada takbiratul ihram lah, dia kata, kan. Maka dia pun terus takbiratul ihram sekali lagi, kan, dengan niat untuk solat semula, kan, istinafah, dengan niat untuk solat semula, tanpa dia berniat untuk membatalkan solat yang pertama. Sebab apa? Dah tak ada takbiratul ihram, apa nak dibatalkan? Memang solat tu tidak sah, kan. Tak payah nak niat nak batalkan, kan. Betul lah tu. Jadi dia terus takbiratul ihram dengan niat untuk solat semula. Jadi bila dia solat semula tu, alimah, dia menjadi yakin dan teringat, selepas solat dia semula tadi tu, memang betul lah dia ada takbiratul ihram pada mula-mula tadi, yang solat yang kata dia terlupa takbiratul ihram tu, sebenarnya dia ada takbiratul ihram. Maka dikira solat yang dia lakukan sebentar tadi tu ialah solat yang pertama. Jadi yang dikata solat yang tadi tu cancel, aku buat solat semula, yang cancel solat semula tu tak ada, tak kira. Dia kira solatnya adalah solat yang mula-mula juga, solat yang mula-mula. Sebab bila sangkat dan meleset,
maka ternyatalah bahawa solatnya yang mula-mula tadi tu sah, sebab betul dia ada takbiratul ihram, sah solatnya tu. Dan dikira solat yang dikata buat semula tu adalah solat yang pertama, sebab dia masih lagi berada dalam solat yang pertamanya, yang dia kata terlupa takbiratul ihram, padahal dia sebenarnya dah takbiratul ihram. Okey, boleh belit sikit. Wa in alima qabla faraghihi bana 'ala al-ula. Tapi kalau dia tengah-tengah solat semula tadi tu, mula dia solat lepas tu tengah solat tu dia teringat, oh aku tak takbiratul ihram, maka dia pun solat semula dengan takbiratul ihram yang baru. Jadi tengah-tengah solat tu dia alima, dia teringat, confirm dia ada takbiratul ihram. Yang solat yang dikatakan cancel tadi tu, solat yang cancel tadi tu, sebenarnya solat tu ada takbiratul ihram dia teringat. Tu dia teringat tu sebelum dia bagi salam, belum habis solat, dia tengah-tengah solat yang kedua tadi tu, maka dikira solatnya yang sedang dia lakukan ni ialah masih dalam solat yang pertama yang tadi mula-mula. Jadi yang dia takbiratul ihram yang kedua tadi tak terpakai, sebab takbiratul ihram tu berlaku dalam keadaan dia lupa, kan, dalam keadaan lupa. Dia sangka dia tak ada takbiratul ihram, maka dia pun takbiratul ihram sekali lagi untuk buat semula solat, kan, maka solatnya tu dikira solat yang pertama juga, solat yang pertama. Apa niat solat pertama, itulah dia. Kalau solat pertama tadi zuhur, maka zuhur lah solat yang dia sedang lakukan. Begitulah. Wasajada lisahwi fi halataini, maka hendaklah dia sujud sahwi pada kedua-dua keadaan tersebut. Iaitulah selepas dia bagi salam tu baru dia teringat, maka solatnya menjadi solat yang pertama, ataupun dia tengah-tengah solat yang kedua tadi tu dia teringat solat pertama tu betul lah dia ada takbiratul ihram, maka kedua keadaan tu dia kena sujud sahwi. Li'annahu atanasiyan bima law fa'alahu amidan batalat salatuhu, kerana dia telah melakukan dalam keadaan lupa. Kalau dia lakukan sengaja, batal solat dia. Wa huwa al-ihram tsani, iaitu takbiratul ihram yang kedua. Kalau dia buat dua kali takbiratul ihram dalam solat, batal solat tu. Tapi oleh kerana dia lupa, maka tidak batal, tapi kena sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Akan datang faslun fi bayani al-awqat allati tukrahu fiha salah bila sababin, menyatakan tentang waktu yang dimakruhkan pada yang solat tanpa sebab. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.